Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara memasukkan order melalui Philip Nova desktop. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk entry, sebenarnya kalau kita sembang tentang entry point, semua benda adalah benda sama. Mana-mana benda kita buat, sebelum kita masuk, sebelum kita buat decision nak masuk trading, maksud dia kita akan buat satu entry. Okey, kita buat analisa, tak kisah analisa tu um, melalui charting, ataupun melalui fundamental analysis, daripada export data. Selepas kita akan buat, lepas tu kita akan masukkan ke dalam trading platform. Lepas kita masukkan trading platform, sebenarnya asas trading ni dia ada entry dengan exit. So entry dengan exit, dua benda sahaja yang kita perlu tahu. Lepas tu yang ketiga, entry ni sebenarnya kita boleh masuk melalui 3 cara. So cara yang pertama kita akan masuk melalui buy market. Cara yang kedua kita akan masuk melalui buy limit. Contoh untuk buy lah. Lepas tu yang ketiga kita akan masuk melalui stop limit. Right. Lepas tu yang keempat, untuk exit pula, untuk exit kita hanya melalui 2 cara lah. So cara yang pertama adalah stop loss dan cara yang kedua melalui take profit. Sebenarnya kalau korang tanya, kalau tanya kita apa yang kita akan buat, kita akan letak stop loss saja, kita tak akan letak take profit. Sebab bagi kita stop loss adalah benda yang paling penting. Dan benda untuk take profit adalah optional saja. Right? Pesanan beli ataupun buy. Buy order. Dia melalui 3 cara. So cara yang pertama melalui market. So market ni maksud dia kita akan beli apa-apa harga yang tertera di dalam seller yang terdekat. Lepas tu yang kedua kita ada buy limit. Dan yang ketiga kita ada stop limit. Buy limit of course kita akan menunggu. Maksud dia kita akan buy lower. Dan buy stop limit pula dia terbalik daripada buy limit, yang mana kita akan cuba buy apabila harga pecah naik ke atas ataupun kita panggil sebagai buy on breakout. Ini salah satu contoh di pergerakan market. Ini expectation kita dan kita expect mungkin market akan naik. Jadi kita buatlah satu zigzag. Daripada zigzag ke dalam, so kita akan tengok harga semasa. Katakan harga semasa untuk FCPO pada waktu tu adalah 2830. Jadi daripada 2830, maksud dia kalau kita nak buy limit, kalau kita buy limit, harga dia dekat 2810. Manakala kalau kita nak buy stop limit ataupun buy on breakout, buy atas daripada harga semasa, benda tu dipanggil sebagai buy stop limit. Tengok harga dekat dalam 2830 harga semasa. Kalau kita nak buy limit, maksud dia kita buy dekat bawah, jadi buy limit lah. So buy limit dekat 2810. Dan apabila kita nak buy on breakout, katakan kita nampak pattern zigzag 1, 2, 3, dekat dalam bagi tahu yang kemungkinan besar harga akan naik ke atas, so kita akan buy stop limit harga atas daripada 2830. Yang mana dalam contoh yang saya bagi ni adalah 2850. Okey. Jom kita tengok di dalam platform macam mana kita nak queue order, especially untuk buy limit, buy stop limit dengan buy market. Jom kita tengok dulu. Kita tengok dekat dalam ni. Saya ada contoh, ini adalah Philip demo. Untuk demo ni, macam mana kita nak masuk order based on buy limit tadi. Katakan, saya akan tunjuk satu contoh. Buy limit, buy stop limit dengan buy market. Katakan kita tengok dekat harga crude oil. Jadi dalam harga crude oil semasa, harga dia tertera dekat bid dengan ask. So bid dengan ask 91.64, lepas tu ask adalah 91.69. Kita tengok harga semasa. Katakan saya nak buy market. So apa saya akan buat? So saya akan tekan je asking price dekat dalam ni. So bila saya tekan asking price, dia akan keluar place order. So lepas place order kita tekan, dia akan keluarlah order ticket dekat dalam ni. So di dalam order ticket ni dia ada bagi tahu low, last, high, yesterday daily settlement price ataupun previous closing untuk yesterday market close, dan volume dengan change lah. Change tu dalam bentuk point ya. Saya nak buy market. So bila saya nak buy market, saya akan terus ubah ke
limit ni. Okay. Limit ni saya akan terus tukar ke market. Selepas saya tekan market, okay, so of course kita akan tengok berapa banyak volume yang korang nak letak dekat dalam. Okay. Okay, ni katakan dalam contoh ni 1, lepas tu market. So saya akan tekan buy market. Lepas saya tekan buy market, so apa akan berlaku? Dia akan keluar satu order tiket. Place an order to buy the following NYMEX WTI crude oil December 22, market quantity 1 lot. So apa yang kita akan buat? Kita confirm dulu, lepas baru kita tekan yes. Okay. Kita tekan yes. So tengok apa akan berlaku. Order tu dia akan jatuh ke bawah ni sepatutnya status dia ni complete lah. Order ni sepatutnya complete sepatutnya order ni complete. Okay. So maksud dia kita punya order price dekat dalam ni dia dah ni lah. Senang kita dia dah kena lah. Okay. Kita dah buy order tu. Okay. So entry kita dah kena. Immediate dia akan masuk ke dalam sistem. Okay. So entry kita kena lah. Kita akan tengok lah harga semasa pada waktu tu. Berapa harga dia masa kena tu. Okay. Right. Dah settle untuk buy market. Sekarang ni kita tengok pula contoh untuk order buy limit. Okay. So bila kita sebut tentang buy limit, maksud dia macam saya bagi tahu tadi contoh, buy limit wajib bawah daripada bid price. Jadi dalam kes ni 91.54, jadi maksud dia kita nak buy bawah daripada harga semasa lah. Untuk betul market memang sangat laju. So apa saya akan buat? Saya akan tekan ke dalam ni place order. Okay. Lepas tu bid, kita akan tengok, kita akan tukar dulu pergi limit price. Okay. Katakan harga semasa 91.51. Jadi apa saya nak buat? Saya nak buy dekat 91. Okay. So saya akan queue lah order. Okay. Saya ubah harga dekat dalam dan order of course kita akan letak limit lah. Okay. Then next apa kita akan buat? Kita akan tekan buy. Okay. Selepas kita tekan buy, tengok apa berlaku. Order akan jatuh ke bawah ni. Okay. Inilah order kita buy limit tadi. Okay. So yang tadi tu order dah complete dah. Memang dah complete. Okay, dah fill lah. Harga fill tadi dekat 91.57. Lepas tu sekarang saya nak letak buy limit pula dekat harga 91. Okay, ingat satu benda. 91.00 adalah rendah daripada bid price 91.55 ni. Okay. Right. Dan last kali kita akan tengok untuk buy stop limit. Okay, untuk buy stop limit pula. Okay. Untuk buy stop limit sebenarnya kita akan refer dekat dalam ni lah. Okay. Right. Untuk buy stop limit, apa kita akan buat? Okay, katakan harga semasa, okay, kita akan tengok contoh yang lain ni. Okay, sebab untuk buy stop limit sebenarnya dia ada di dalam real account saja. Okay, jadi macam mana kita nak letak buy stop limit? Macam saya bagi tahu tadi, harga semasa 141.29 dengan 141.31 lah. Okay, okay, kita ambil ni lah 141.3. Right, so macam mana kita nak masukkan buy stop limit? So buy stop limit, kita akan letak macam ni. Okay, so untuk buy stop limit, dia ada dua harga. Okay. Okay, sekejap salah pula produk. Sekejap, saya buka dulu dekat A50 ni. Okay, kita tengok dekat buy stop limit kat dalam ni. Okay. So buy stop limit maksud dia kita akan letak harga lah above daripada bid dengan ask. Jadi sekarang 141. Okay, so saya nak letak 142. Okay, 142.00. Dekat bawah ni 142.00 juga. Korang kena letak harga yang sama. Harga kena letak harga yang sama lah untuk kedua-dua ni. Okay. Dan last kali baru kita tekan buy. Okay. Baru kita akan tekan buy. Maksud dia buy stop limit ni, maksud dia kita nak buy above daripada current market price. Itu maksud dia. Senang kita panggil sebagai bobo lah. Okay. Jadi kita akan tekan buy. Okay. Untuk account ni, ini adalah real account. Saya tak boleh tekan dulu. Okay. Ini cara dia. Right. Itu contoh untuk buy. Saya dah tunjuk. Sekarang ni kita tengok pula contoh untuk sell. Macam mana kita nak masuk dekat based on sell ni based on sell pula. Okay. Right. Untuk pesanan jual dia sama juga. Pesanan jual ni sebenarnya dia ada 3 cara. Okay. So cara yang pertama maksud dia kita akan buy market. So kalau kita buy market, maksud dia kalau kita sell market, maksud dia kita akan sell dekat bid price ataupun buyer price. Mana harga buyer yang terdekat lah pada waktu tu. Lepas tu yang kedua kita akan sell limit. Yang mana sell limit ni adalah kita akan sell higher ataupun kita akan menunggu. Lepas tu last kali sell stop limit. Jadi dia terbalik je daripada yang tadi tu. Yang mana kalau limit kita nak sell ke atas. Kalau stop limit pula kita akan sell apabila harga breakout ke bawah. Okay. Breakout ke bawah. Maksud dia bawah lah. Maksud dia kita percaya apabila dia dah pecah support
dan harga dia mungkin akan terus continue down ke bawah. So kita akan sell. Kita tak nak sell ke atas sebab benda tak confirm. Jadi kita akan sell on breakout. Okay. Jadi contoh dia, mana kita tunjuk tadi, based on sell on breakout, sama juga. Pattern 1, 2, 3, saya jumpa dekat dalam. Okay. Lepas tu harga semasa pada waktu tu, 2560. Okay. Jadi kalau saya nak sell limit, maksud dia saya akan sell dekat 2890. Above Kalau saya sell stop limit pula, harga dia bawah daripada harga semasa. Okay. Okay, jom. Saya tunjuk macam mana kita nak masuk order tadi based on 3 benda tu. Okay. Macam mana kita nak sell pula? Okay, dia sama juga. First kali steps dia, katakan saya nak sell dekat crude oil ni. So saya tekan je dekat asking price ni, lepas tu dia akan tanya place order. So place order. Okay, selepas dia place order, katakan harga semasa 9154 dengan 56. Jadi saya nak sell 92. So 92 tu adalah higher daripada harga semasa. Jadi saya akan terus letak je dekat dalam ni 92. Okay. Okay, 92 limit. Maksudnya saya nak sell limit lah dekat harga 92. Okay. So apabila saya tekan je sell ni, dia akan keluar confirmation ticket. Jadi kita akan tekan yes. Lepas tekan yes, order tu akan terus jatuh ke bawah ni. Okay. Ini contoh dia untuk sell. So maksud dia saya sell limit dekat 92, harga 92.00. Okay. Ini untuk sell limit. Okay. Sekarang ni kita tengok sell market pula. Macam mana sell market tu berlaku. So sell market, apabila saya sell market, korang tengok dekat dalam ni, dia akan terus ambil bid price pada waktu tu. Okay. So bid dengan us. Sebab market ni harga tu tak confirm. Kita pun tak tahu harga apa yang kita akan dapat pada waktu tu. Tapi apabila kita tekan sell market, okay, kita akan terus dapat. Kita bergantung pada kecepatan tangan kita lah masa kita tekan order tu. Okay. So apabila kita sell market, tengok order tu akan terus pindah ke sebelah. Okay. 91.58. Inilah harga yang saya dapat tadi semasa saya sell. Okay. So dia akan terus masuk ke dalam complete order. Lepas tu working order dekat dalam ni lah. Working order maksud dia order yang tengah menunggu tadi lah. Right. Itu untuk sell market. Okay. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak sell stop limit pula. Okay. Okay. Kalau kita nak sell stop limit, macam saya bagi tahu tadi, ini ada limitation untuk demo ni. Okay. Kita tengok dekat dalam ni. Okay. Macam mana kita masuk sell stop limit. So first step apa saya akan buat, kita tengok dekat harga CPO. Okay. Saya akan tekan. Okay. Saya tekan bid ask ataupun mana-manalah tempat. Bila lepas saya tekan je, dia akan keluar place order. So saya akan tekan place order. Lepas tu, kita akan tengok dekat order type. So order type ni kita akan ubah pergi stop limit. Lepas kita ubah ke stop limit, katakan harga semasa untuk CPO 3986. Okay. 3986 dengan 4000. Jadi saya nak sell lower daripada 3986. Dan kita 3800. Jadi apa saya akan buat? Saya akan tukar harga sini ke 3800. Okay. Dan kita punya limit price pun sama juga 3800. Okay. Barulah kita akan tekan sell. Lepas kita tekan sell, dia akan keluar order tiket lah. Okay. Dia akan keluar order tiket untuk confirmkan sama ada kita nak order tu ataupun tidak. Okay. Right. Okay. Sekarang ni kita tengok contoh untuk slide pula ya. Okay. Contoh untuk buy, senang cerita. Benda ni dia simple je. Kadang-kadang kita expect yang market mungkin akan naik selepas kita buat satu analisa lah. Okay, analisa daripada technical analysis ataupun fundamental analysis, kita nampak okay confirm ni market mungkin akan naik lah. Kita pun jadi confident. So contoh dia, apabila kita nak buy ni, contoh kita nak buy, so kita kena faham satu benda yang saya tunjukkan ni. Okay, harga semasa pada waktu tu, okay, ini harga semasa. Kalau saya nak buy limit, maksud dia harga tu kena rendah daripada harga semasa. Okay. Lepas tu kalau saya nak buy stop limit pula dia, maksud dia harga tu lebih tinggi daripada harga semasa. Itu beza dia. Okay. Contoh untuk sell pula lebih kurang macam ni. Pergerakan harga jatuh ke bawah. Okay. Lepas tu harga semasa dekat sini. Lepas tu kita nak sell limit. So kalau saya nak sell limit, maksud dia saya nak sell tinggi daripada harga semasa. Kalau saya nak sell stop limit pula, harga tu wajib rendah daripada harga semasa. So inilah maksud dia untuk
cara kita nak masuk order. Ini untuk entry point saja. Ini adalah benda basic yang kita perlu faham, ya. Okey. Okey, saya tunjukkan lagi satu contoh dekat dalam ni. Okey, kita tengok contoh ni untuk buy market, Okey, especially untuk market order, apa yang korang perlu tahu, dia ada bid dengan ask. So bid dengan ask dan ini reflector, So reflector korang tengok dekat dalam ni dia ada 32 dengan 33. Ni sama je, ini dia naik ke atas. Yang mana bid pula dia jatuh ke bawah, okey. Ini macam mana sistem works. Okey. Jadi first kali katakan kalau saya nak buy market, okey, macam saya bagi tahu tadi, dia akan ambil immediate asking price. Okey, asking price dekat atas ni, ini. So kalau kita buy market je, so kita akan dapat harga 3933. Okey. Ini antara dua, 3933. Okey. Right. Apabila saya buy limit, maksud dia saya nak buy lower daripada ni, lower daripada bid price and below ataupun lower daripada bid price lah. Okey. Jadi 3932 ni sebenarnya kita boleh masuk juga, kita boleh queue, cuma market terlalu laju, saya pun takut. Kadang-kadang tak guarantee lah entry kita tu akan kena. Okey. Jadi maksud dia 3932 hingga ke bawah. Itu adalah buy limit. Okey. Kalau buy stop limit pula, maksud dia above daripada asking price, So maksud dia atas daripada 3933. Okey. Jadi atas, dia wajib atas, jadi 34 hingga ke atas lah. Okey. Jadi sampel untuk buy stop limit pula macam ni. Harga panjat satu persatu. Okey. Untuk buy stop limit sebenarnya kita boleh masuk melalui dua cara. Okey. Macam yang saya bagi tahu tadi, kita masukkan stop dengan limit harga yang sama. Okey. Ini contoh dia apabila kita masukkan harga yang sama. Okey. Katakan kita expect kemungkinan besar market akan breakout dan dia akan naik ke atas 3937. Okay, dia naik, lepas tu ini level yang kita nak buy. Padahal current price dekat 33 dengan 32. Jadi apa saya akan buat? Kita ni lah, katakan saya nak buy dekat 3937, lepas tu harga panjat satu persatu. Lepas dia panjat satu persatu, okay, daripada 3933, 3934, 3935, 3936, lepas tu last kali dia kena dekat 3937. So maksud dia entry kita akan kena dan kita akan buy ataupun kita punya position akan menjadi long 3937 pada waktu tu. Okey. Untuk contoh yang kedua pula, katakan saya nak buy harga yang sama. Okey, harga yang sama dekat 3937. Okey. Tapi pada waktu tu masa kita nak buy sini, dia tiba-tiba pula spike. Dia sama ada spike ataupun gap up. Kalau spike ni semasa market yang tengah berjalan. Kalau gap up maksud dia apabila market tutup, lepas tu tiba-tiba dia ada gap yang berlaku. Okay, katakan CPO tutup pada waktu malam. Pada waktu malam CPO tutup. Lepas tu besok pagi tiba-tiba dia gap up. Okay, contoh dia. Jadi bila berlaku macam ni, masa tu harga spike daripada 3933 ke 3940. Okay. Masa tu kita harga semasa 3933. Okay, kita nak buy stop limit 3937. Tapi daripada 3933 dia naik sikit 3935, lepas tu dia gap up ke 3940. Okey. 33, 34, 35 dia tak singgah langsung dekat harga kita ni 3937. Dia 35 terus naik ke 40. So apa akan berlaku? Kita punya entry daripada buy stop limit tadi, kita letak XX maksud dia stop 3937 ni adalah limit. Daripada buy stop limit tadi, dia akan bertukar menjadi buy limit. So apa logik dia? Ialah logik sebab harga gap up. So dia tunggu jatuh dulu baru entry kita kena. Okey. Bila dia jatuh kena baru kenalah. Kita akan jadi buy 3937. Walaupun harga gap entry kita tak kena, memang takkan kena. Okey. So maksud dia akan menunggulah. Dia akan tunggu dulu. Kalau dia jatuh semula baru dia singgah. Itulah logik dia daripada buy stop limit kita nak buy on record, dia akan menjadi buy limit. Okey. Buy limit 3937. So dia akan menunggulah. Right? Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan sedikit tentang satu diagram ni. Macam mana cara buy stop limit yang berlaku. Okay, katakan harga semasa CPO pada waktu tu 4,200. Okay. Lepas tu kita nak masuk buy stop limit. Jadi buy stop limit tu dia kena higher daripada current market price 4201 ke atas. Buy stop limit boleh diletakkan pada harga yang sama. Itu yang pertama.
Lepas tu yang kedua, kita boleh letak harga yang berbeza. Maksud dia, stop tu dia rendah daripada limit. Okay? Contoh dia ada 3 dekat dalam ni. So kita boleh queue sebab kita nak buy on breakout. Jadi kita boleh queue 4201, stop 4201 limit. Dan kadang-kadang kita akan queue macam ni juga, 4201 stop, lepas tu 4202 limit. Okay? Dan kita boleh queue untuk macam ni juga, 4201 stop, lepas tu 4240. Maksud dia ada 39 tick perbezaan lah. Sebab kita takut ada gap yang berlaku ataupun spike yang berlaku pada waktu tu, tapi kita nak kita punya order tu guarantee kena. Okay? Ataupun ada certain level yang kita nak lah. Okay? So apa kita akan buat? Kita akan letak macam ni. Okay, ini tak boleh salah. Okay? So kita boleh letak melalui 3 cara lah, especially untuk buy stop limit. Okay? Sekarang ni kita tengok dekat sell market pula. Okay? Okay. Sell market, maksud dia kita akan sell. Immediate kita nak dapatkan dekat bidding price lah. Okay? Kan masa tu tangan kita agak laju lah. Saya nak sell market pada waktu tu. Kita tengok. So automatic harga yang akan kita dapat dekat harga 3932. Okay? Ni sama juga 3932. So order tu akan kena lah dekat 3932. Right? Kalau saya nak sell limit pula, maksud dia sell limit dia kena higher daripada asking price. Okay? Jadi contoh dia, kalau saya nak sell limit, saya nak sell 393, bukan 3933, dia kena atas daripada 3933. Inilah maksud dia. Kita boleh queue sell limit dekat 3934, 35 sampailah 40. Okay? Untuk sell stop limit, dia terbalik sedikit lah daripada buy stop limit. Dia terbalik sebab kita nak sell below daripada bidding price. Okay, so ini bidding price. So kita nak sell 3932 and below. Okay, so 3931 dan ke bawah lah. Kita boleh queue di dalam sistem tersebut. Okay. Contoh dia, bila kita nak masuk sell stop limit pula, kita akan buat macam ni. Harga semasa untuk CPO pada waktu tu 3932. Okay. 32 dengan 33. 32, 33. Okay, kalau kita tengok daripada calling size calling. So daripada calling kita nampak 32, 33. Katakan kita nak sell dekat 3929. Jadi harga jatuh satu persatu. Okay. Dia jatuh satu persatu daripada 32, 31, 30. Lepas tu dia singgah 29. So maksud dia entry kita akan hit dan position kita akan menjadi short 3929. Okay. Lepas tu contoh yang kedua pula, katakan kita nak sell stop limit 3929. Okay. Lepas tu apa yang berlaku, CPO price tiba-tiba gap down ataupun spike down lah. Dia jatuh terus ke 3925. Okay. Masa tu katakan daripada 31, daripada 31 ke 3925. 32, 31, 25. So maksud dia tak singgah langsung. Kita punya planning untuk sell dekat 3929 ni. So apa akan berlaku dengan order kita? Dia akan bertukar menjadi sell limit. Yalah, ikut logik dia akan bertukar stop limit, dia akan buang stop ni, dia akan buang kita punya stop. Okay, lepas tu order kita akan menjadi limit lah. Okay. Dia akan menjadi sell limit. Okay, sell limit dekat 3929. Jadi dia akan tunggulah. Kalau dia panjat semula, dia kena dekat 3929, maksud dia entry kita hit lah. Tetapi kalau dia tak singgah, dia terus continue menjunam ke bawah, memang tak ada apa-apa yang kita boleh buat. Okay, maksud dia entry kita dah terlepas lah pada waktu tu. Okay, kita tengok contoh yang ni. Sekarang ni kita tengok contoh daripada diagram ni pula. Current market price katakan pada waktu tu 3520. Okay. Lepas tu saya nak sell stop limit. Maksud dia kena bawah daripada 3520. Okay. Itu je maksud dia. 3519 ke bawah. Jadi sell stop limit ni boleh diletakkan harga yang sama. Yang pertama. Ataupun kita boleh letak harga yang berbeza. Stop price dia kena higher daripada limit. Okay. Katakan contoh yang pertama saya bagi dekat dalam ni 3919 dengan 3519 3519 stop limit. Dan kita boleh letak 3519 3518. Okey, so maksud dia stop price ni lebih tinggi daripada limit. Maksud dia limit makin lama makin jatuh ke bawah lah.
Okay. Lepas tu last kali kita boleh queue macam ni juga. 3519 stop. Lepas tu 3479 sebagai kita punya limit price. Okay. So maksudnya kita ada 40 tick lah dekat dalam. Kalau dia gap up 20 tick, guarantee akan kena dalam satu range tu. Tetapi kalau dia gap up 60 tick, gap down 60 tick ataupun dia spike 60 lebih daripada 40 tick tadi, jadi apa yang akan berlaku, kita punya order tu tak akan kena, dia akan bertukar menjadi sell limit 3479. Okay, ini benda penting, sangat penting untuk trader faham, sebab kita takut nanti korang akan salah masuk. Okay, jom kita tengok. Sekarang ni saya akan cover tentang stop loss. Okay, stop loss sebenarnya benda tu, order tu kita masukkan bertujuan untuk meminimalkan ataupun menetapkan kita punya kerugian. Okay. Lepas tu, buy stop, dia wajib tinggi daripada harga semasa. Dia sama juga macam stop limit. Tapi stop limit kita gunakan sebagai entry point. Tetapi untuk stop loss ni, maksud dia, kalau spike yang berlaku, dia akan kena dekat opening price tu. Okay. Dekat harga yang semasa lah. Sell stop mesti rendah daripada harga semasa. Lepas tu apabila position kita buy, stop loss kita wajib sell stop. Okay. Apabila kita sell position kita, katakan kita punya position sell ataupun short position lah. Jadi stop loss kita adalah buy stop. Okay. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak masuk di dalam satu sistem ni. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak masuk stop order. Okay, katakan harga crude oil pada waktu tu, kita dah ada position. Masa tu position kita buy. Okay, so position kita dah buy. Saya pun dah masuk buy tadi. Jadi next apa yang kita perlu buat? Kita akan masuk sell. Okay. So kita akan masuk sell stop. So macam mana kita nak masuk sell stop? Senang je. Ubah je daripada market ni, ubah ke stop. Okay. So macam saya bagi tahu tadi, sell apabila kita dah buy, jadi kita punya stop loss adalah sell. Jadi katakan saya dah buy market tadi. Saya dah buy market dekat 9137. Katakan lepas tu apa saya buat? Saya nak letak stop loss. Okey, katakan saya letak stop loss dekat 91 lah. So saya akan queue dekat 91 1.00 Okey. Position buy, so stop loss kita adalah sell. Okey, sell stop. So kita akan tekan lah sell stop. Okey. Last. Right. So maksud dia order kita akan queuing lah di bawah tu nanti. Okay. Dia akan queuing. Dia akan menunggulah kalau kena-kena. Okay. Right. Ini salah satu contoh dia juga. Bila saya tukar ke stop. Okay. Kita tukar ke stop, dia akan queuing lah. Order tu akan queuing ke dalam nanti, dalam sistem. Sebenarnya dekat dalam demo ni dia ada limitation. Dia boleh guna stop ni. Tapi stop pun dia akan reject lah sebenarnya. Okay. Itu masalah dia. Jadi kita akan queue, dia akan jatuh ke bawah, dia akan bagi tahulah apa kita buat dekat dalam tu. Stop order. Dia akan bagi tahu status kita order tu working. Okay. Working ataupun queuing lah. Antara dua boleh pakai dua-dua. Okay. Right. Itu untuk position kita buy. Okay. Katakan pada masa tu saya tengah short position. Saya dah short crude oil tadi. Katakan saya dah short dekat 91.50. Dah sell dekat 91.50. Sekarang ni harga dekat 9137. Lepas tu saya pun katakan confident lah yang mungkin market ni akan jatuh. Jadi apa saya akan buat? Saya akan letak stop loss. Jadi kena ingat, apabila kita dah short position, kita punya stop loss adalah buy. Okay? Jadi kita akan masuk di dalam sistem. Okay? Sama juga macam tadi. Kita akan ubah daripada ni. Daripada sistem dia auto keluar limit. Jadi kita akan tukar ke stop. Lepas tu kita akan letak stop, kena faham dia kena higher daripada current market price. Saya dah sell tadi 9150. Jadi saya nak queue lah. Saya nak letak stop loss saya dekat 20 tick ataupun dekat ni lah, dekat 91.70. Okay. So sebab kita dah sell, jadi kita akan buy lah. Okay. Kita akan tekan buy. Tukar tadi order time, lepas tu stop price kita masukkan dan kita akan tekan buy stop. Okay. Keluar order confirmation, kita akan tekan yes dah. Okay. So nanti order tu akan masuk di dalam kita punya sistem. Okay. Settle. Itu untuk stop loss. Jadi macam saya bagi tahu tadi, entry sebenarnya dua je benda penting. Okay. So benda yang pertama paling penting kita perlu tahu entry point. So entry point ada 3 benda. Dia terbahagi kepada 3 pula. Kalau untuk kita punya stop loss, dia tak ada. Dia straightforward. Stop loss lah. Okay.
Tapi kalau kita nak letak TP, saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana kita nak letak TP. Okay. Okay, sekarang kita tengok bahagian take profit. So kalau saya nak take profit, cara dia senang je. Order ni sebenarnya dia diletakkan bertujuan untuk kita set kita punya keuntungan, okay? Ataupun set kita punya profit. Jadi apabila kita dah buy, okay, jadi kita punya take profit adalah sell limit. Okay? Jadi kalau kita dah sell, take profit kita adalah buy limit. Okay? Okay, jom kita tengok di dalam sistem macam mana kita nak set benda ni. Okay, katakan masa tu saya dah buy tadi. Saya dah buy dekat 91.00. Entry saya dah kena lah. Jadi apa saya buat next? Saya nak letak TP dekat 92. Okay. So saya akan tekan di sini juga place order. Lepas place order, okay. Ini kena hati-hati. Order type ni kena hati-hati. Tak boleh salah masuk. Jadi kita akan letak limit je, sell limit. Okay. So kita sell limit. Lepas tu saya nak letak dekat 92. Sebenarnya kita boleh main anak panah dekat dalam ni. Tapi kalau harga yang saya nak letak tu jauh, selalunya saya akan type manually. Okay. Dah set harga dekat dalam ni, saya akan tekan sell. So order tu akan masuk ke dalam ni. Okay. Ini untuk saya set saya punya take profit lah. Okay. Right. Sekarang ni kita tengok bahagian position untuk sell pula. Okay. Kalau kita dah sell, katakan tadi saya dah sell dekat 91.50. Entry saya pun dah kena. Jadi sekarang ni saya nak buy. Maksudnya saya nak letak profit lah. Saya nak set saya punya profit dekat 91. Okay. 9150 sell. Lepas tu saya nak take profit 91.00. Okay. Jadi ada keuntungan 50 tick. So apa saya buat? Sama juga. Kita akan tekan je ke mana-mana. Lepas tu place order. Lepas place order, kita set lah harga dekat dalam. Okay. 91.00. So buy limit. Jadi kita akan tekan buy. Yes, keluar order confirmation ticket. Tekan yes, nanti dia akan keluar dekat dalam order tu. Okay. Ini cara kita nak letak TP. Okay. Take profit ni dia berlawan lah. Okay. Macam mana kita nak set stop loss pun sama juga berlawan. Apabila position buy, stop loss kita sell. Kalau kita position buy, stop loss kita, take profit kita adalah sell juga. Okay. Right. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak revise. Okay. Revise ataupun kita nak ubah harga untuk order yang kita dah masuk tadi. Okay, kita tengok dekat dalam platform ni pula. Okay, katakan masa ni saya dah ada queuing order dekat dalam. Okay, saya dah ada queuing order dekat 91. Okay. Jadi saya nak ubah lah. Tengok macam 91 ni psychological support. Jadi kalau kena susah juga ni. Takut tadi tak kena. Dia tak singgah lepas tu dia naik semula kan. Jadi saya nak letak set TP saya ni pun kat dalam macam takut lah. Saya nak ubah lah. Okay. Katakan masa tu saya nak buy dekat 91 TP. Tapi tak apa. Saya nak ubah. So apa cara dia kita nak ubah? Pertama sekali kita akan tengok ada tanda ni dekat dalam ni. Ada tanda pen ni. Pen dengan kertas. Kita tekan pen dengan kertas ni. Okay. Selepas kita tekan pen dengan kertas ni, okay, kita tengok macam kita tak yakin kan singgah dekat 91. So kita naikkan sedikit. So tengok berapa harga kita naikkan. Katakan saya tengok macam tak boleh ni jatuh 91. Jadi TP ni saya nak set dekat 91.10 lah. So kita ubah je naik anak panah. Okay. Kalau kita nak ubah harga yang jauh, kita boleh masukkan manually 91.20 lah contoh. Okay. Tapi kalau harga tu sangat dekat 91, kita nak letak dekat 9110, kita naikkan je anak panah. Okay. Lepas tu kita akan amend. Okay. Revise amend lebih kurang sama. So kita akan ubah lah. So tengok harga dia daripada 91 ubah ke 91.10. Okay. Lepas tu katakan masa tu kita sell 92. Tengok macam tak confident lah. Boleh sampai 92 ni. So sama juga tengok dia. Kita tekan dekat dalam ni. Tanda pen dengan kertas ni. Jadi kita akan ubah harga. Katakan mungkin dia boleh pergi sampai 91.80 je. So kita akan set lah 9180. Okay. Main anak panah. Ataupun kita boleh masukkan manually daripada keyboard.
Lepas tu kita akan tekan amend, okay, baca following sell order, you want to change, limit, volume tetap sama, quantity, lepas tu harga je, from 92 to 91.80, yes, okay. So harga dah tukar lah. Inilah contoh dia. Katakan saya nak tukar saya punya buy, ataupun saya nak tukar saya punya sell, okay. Okay, sekarang ni kita tengok last slide. Okay, so last slide kita ni macam mana kita nak delete ataupun kita nak cancel order kita. Okay, so untuk delete dengan cancel order, dia senang saja. Kita pergi semula di dalam kita punya platform. So kita akan tengok dekat kita punya queuing order ataupun working order. Ini maksud dia order yang dah complete tadi. Okay, ada rejected, ada market yang dah fill. Lepas tu ini open position. Dia akan bagi tahu apa open position kita pada waktu ni. Okay. So ada news lah. Okay, tapi news tak berapa penting. Okay, so katakan saya tak nak order ni. Okay, saya dah queue siap-siap tengok macam tak boleh pergi je ataupun TP ni macam tak nak lah ambil. Aku nak tutup siap-siap lah dia kata. Okay, so apa dia akan buat? Kena ni tengok dekat ada satu button sini ada tanda X. Kita akan tekan X. Apabila kita tekan X ni, dia akan keluar macam ni. Proceed to cancel the following orders. Okay. So confirm nak sell, kita nak cancel order tu. Okay, kita tekan yes. Lepas tekan yes, maksud dia order tu nanti akan cancel lah semua. Right? Ni lagi sama. Choice, inilah cara dia yang kita akan buat nak cancel order. So simple je, daripada satu button baru kita akan nampak. Nampak dia punya, inilah cara kita nak cancel ataupun nak revise order. Okay, so working order, kita punya order dah complete tadi. Okay, lepas tu apa open position? Dah tak ada dah. Ini open position penting. Kena tengok semula. Katakan masa ni saya nak buy market dekat crude oil. Saya nak buy market. Saya buy market je. Tengok apa akan berlaku. So open position kita akan masuk ke dalam ni. Okay, dia akan bagi tahu plus. Okay, plus maksud dia kita punya position tengah buy. Okay, so katakan tadi kita buy 9125, harga semasa 91.28. So saya dah ada untung sikit lah. Saya ada untung. Ada untung lah. Sepatutnya ni untung semasa adalah sebanyak berapa? 25. Tak ada untung sebab crude oil satu tick sama dengan $10. Okay. Dah settle. Okay. Katakan saya nak tutup position, kalau tak silap daripada dalam ni boleh juga. Ni. Kalau saya nak tutup position macam ni je, place order, lepas tu sell market semula. Okay. So dah tutup position. Dah tak ada lah. Dia akan bagi tahu completed order, semua order ni akan masuk dekat dalam. Okay, kalau saya sell pula, okay, place market order, saya sell kalau sell dia akan keluar negatif. Okay, itu beza dia. Positif maksud dia kita tengah buy, kalau negatif maksud dia kita tengah sell. Okay, saya nak tutup, sama juga macam saya bagi tahu tadi, place order, lepas tu kita buy semula saja. Okay. So nanti di dalam sistem dia akan bagi tahu berapa balance kita. Balance duit dekat dalam ada berapa. Lepas tu berapa realize profit and loss. Macam saya dah tutup semua position, dia dah bagi tahu total profit saya $32.7. RM32 lah. Okay. Lepas tu ada unrealized. Kalau unrealized tengah berjalan, maksud dia kita punya position tu masih on. Okay. Ini tak ada. Lepas tu equity kita lah. Macam equity ni demo account, memang tak ada untuk, tak ada ni tak ada inilah, tak ada balance kat dalam. Lepas tu ada initial margin, available margin, dia bagi tahu siap-siap. Jelas non leverage. Non leverage maksud dia yang tak ada ni lah, dia based on tick, berapa tick kita tengah apa masa tu? Tengah ada position lah dekat dalam tu. Okay. Right. Okay, itu je setakat ni. So untuk ada apa-apa persoalan, okay, ada apa-apa persoalan yang tak berapa ni, yang tak berapa clear, mungkin boleh PM kita lah dan boleh komen dekat dalam. Dan satu saya nak ingatkan, jangan lupa like, okay, jangan lupa like dan subscribe YouTube daripada YouTube Lami Academy. Itu setakat ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya.